Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan buat kesimpulan berkenaan hadis yang ke-38. Cuma ada beberapa perkara lagi saya nak tambah lagi sebagai ringkasan pada perbincangan berkaitan dengan awliya Allah ini. Mana dalam kitab ada juga disebut, ini sebagai peringatan untuk peringatan kepada hadirin dan hadirat. Ini peringatan ini khususnya berkaitan dengan bab wali. Misalnya dalam kitab hikam ada disebut, dalam kitab hikam ada disebut min alamat ittiba'il hawa, antara tanda-tanda kita boleh kenal, antara tanda-tanda orang yang mengikut hawa nafsu. Ini perbincangan di bawah hadis ni lah. Di bawah hadis yang ke-38 ini. Antara tanda-tanda orang mengikut hawa nafsu, al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasul 'anil qiyam bil wajibat. Dalam kitab hikam disebutkan bahawa antara tanda orang yang mengikut hawa nafsu, diklasifikasikan sebagai mengikut hawa nafsu, adalah orang yang bersungguh-sungguh, bersegera, bahkan dengan erti menumpukan perhatian kepada perkara-perkara sunat, perkara-perkara baik yang bersifat sunat, tetapi malas ataupun tidak menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang wajib, yang mesti dibuat, yang fardu. Dia tumpu pada benda-benda, kalau bahasa Kelantan kita kan, tumpu pada khatih-khatih ni. Tidak tumpu pada perkara yang sepatutnya. Kalau benda hak nawafil, sungguh misalnya, tapi benda hak wajib, benda hak Nabi tekan, dia tak tekan. Ataupun saya tengok dalam setengah-setengah kitab dia sebut, antara manusia yang setengah kitab sebut mana orang yang lalai, ataupun setengah kitab sebut mana orang yang jahil, dia memberikan tumpuan kepada ibadat yang Nabi tidak tumpu, yang Nabi tidak tekankan. Jadi hak Nabi tekan, hak Nabi tumpu, hak Nabi ambil berat, itu tidak diambil berat. Itu satu kesilapan juga berlaku. Setengah ulama menyebutkan ini antara sifat orang jahil. Sifat orang jahil. Setengah kitab sebut ini sifat orang yang ghafil, yang lalai. Setengah kitab, misalnya kitab hikam, dia kata orang yang mengikut hawa nafsu begitulah. Jadi hati dia lebih tergerak, lebih terdorong untuk melakukan perkara yang Nabi tidak tekan dalam agama. Jadi sebab itulah kita kena faham, dalam agama kita ni kita kena tahu ibadat mana, amalan mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan. Misalnya kalau dalam bab solat, apa yang Nabi tekan? Kalau dalam bab haji, apa yang Nabi tekan? Dalam bab, kita kena tahu, kita kena tahu. Sebab kalau kita tekan dalam sesuatu yang tidak Nabi tekankan benda tu, Nabi tidak belah mana pun benda tu, tapi dia sungguh juga, jangan kira lah, velo habis duit beribu-ribu buat benda tu. Itu cara tu. Kalau mengikut Ibnu Athaillah, dia kata itu antara orang yang mengikut hawa nafsu. Gitu. Dia kena tahu dalam ibadat hak mana hak Nabi tekan, hak mana Nabi tumpu ke. Dia kena tahu. Sebab tu bila kita belajar hadis, kita akan nampak lah benda tu. Kita akan nampak. Bahkan bila kita belajar hadis, kita akan nampak juga benda hak tak ada. Sebab lah ni orang nampak benda hak ada, benda yang nampak benda hak tak ada, ini bahaya, satu penyakit lah. Dia nampak benda hak tak ada, hak ada dia tak nampak. Ini perkara yang serius juga penyakit ni. Jadi kalau kita belajar hadis dengan cara yang baik, kita akan nampak perkara apa yang sepatutnya kita buat.
Dan kita akan nampak juga perkara apa sepatutnya kita tidak buat, kita tidak tumpu. Jadi kalau wali Allah sungguh, hak tu dia faham, hak tu dia boleh tanggap dengan baik, dia boleh memahami perkara itu dengan baik, walaupun dia tidak alim, tetapi dia jadi mari. Ini maknilah dalam hadis ini sebut dia melihat dengan pandangan Allah, dia bergerak dengan pandangan, sentiasa mendapat taufik. Mana hak dia buat tu walaupun dia tidak alim, tetapi dia rasa hak ni sepatut kena tekan. Jadi ada ciri kemunasabahan dari diri dia. Allah campakkan itu sebagai ilham pada dia. Dia belajar tak banyak, tetapi dia kena, dia sentuh tu kena. Inilah satu kelebihan manusia. Kadang-kadang orang alim sentuh tak kena. Ramai kita yang orang alim ngaji tapi dia sentuh ibadat tu tak kena, dia buat tu tak kena. Bila tak kena, dia tidak ada perubahan. Walaupun 10 tahun, walaupun 40 tahun buat ibadat, dia tidak ada perubahan. Seperti berlaku perubahan di zaman Nabi, seperti mana Nabi buat ada tempoh 23 tahun kan? Jadi nak suruh kena tu, dia kena belajar lah, belajar hadis Nabi SAW, belajar sirah Nabi dan sirah sahabat radhiyallahu anhu. Selain daripada itu, misalnya kata-kata Sayyidina Umar. Ini juga ulama senaraikan juga kata-kata Sayyidina Umar ini termasuk dalam bab wali ni juga. Apa dia kata-kata Umar? Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, afdalul a'mal ada'u ma aftaradallah wal wara'u 'amma harramallah. Kenyataan ini disebut dalam kitab Jami'ul Ulum. Kata Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baik amalan adalah melaksanakan dengan sempurna apa yang telah Allah fardukan. Dan sebaik-baik warak, dan warak yang sebenar maksudnya adalah menjauhkan diri daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi hak ni sebab itulah ulama dia kata kalau kita lihat pandangan para sahabat Nabi, memang dia terlalu dekat sebiji seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada benda sukar. Maknanya hak Nabi ajar ni orang Islam boleh buat semua sebenarnya hakikatnya. Boleh buat, khususnya dalam bab amalan yang bersifat individu, memang boleh buat. Kalau amalan yang bersifat kifai, bukan semua boleh buat. Orang panggil fardu kifayah, itu bukan semua boleh buat. Tetapi kalau amalan-amalan yang bersifat fardu ain, kalau mengikut ajaran Nabi, itu termasuk dalam perkara yang mampu manusia buat. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang bersifat individu, tiba-tiba berat siapa tak mampu nak buat, hadirin kena cek ibadat itu, apakah benar daripada Nabi ataukah dia ni sudah berlaku takut tambah, sudah diedisi baru ke macam mana. Kena cek. Itu peringatan daripada ulama. Sebab kalau ashab Nabi mudah ya ada. Cuba tengok dalam kitab. Kalau bab fardu ain, benda hak bersifat ibadat secara individu. Tapi kalau bab fardu kifayah, ya bukan semua boleh buat. Nak memerintah negara, nak bincang tentang ekonomi, nak urus umat Islam, bukan semua boleh. Sahabat Nabi pada Nabi tak beri tugas tu, bukan semua boleh buat tu. Tapi antara ciri ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Nabi, ibadat hak bersifat fardu ain pun jadi payah, suka nak buat. Bahkan kalau cuba buat, dia tergendala hak lain. Cara tu kita boleh kenal tu. Itu salah satu petanda bahawa ibadat itu tidak biar lah kita kata, tidak jelas, tidak asli daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara tanda yang disebut oleh ulama. Cuba tengok mana warak tu tinggal apa yang Allah haramkan. Rupanya hak disebut oleh ulama dalam kitab sebenarnya kata-kata Sayyidina Umar. Sebab saya jumpa dalam beberapa kitab ada sebut ulama kata gitu. Tapi kenyataan dalam kitab Jami'ul Ulum ni Sayyidina Umar ada sebut gitu. Maknanya kata-kata itu daripada Sayyidina Umar. Mana asal sahabat lalu? Mana tinggi kedudukan kenyataan itu. Laqad fassara ulama wa 'allalu mashru'iyyat al-jihad bi radd dhalika ila ma'na al-hadith 'ala an-nahw at-tali. Para ulama telah menghuraikan dari segi syariat jihad. Disyariatkan jihad dalam konteks mana hadis ni lah.
Dalam hadis ni ada makna jihad. Jihad macam mana? Sebab jihad ni banyak gini. Jihad ma'rakah, jihad lawan nafsu. Cuba tengok dalam kitab Imam Ghazali ke, dia bagi bab jihad. Jihad ni banyak. Jihad lawan nafsu, jihad lawan sifat malah. Imam Ghazali gambarkan malah ni bagaikan gunung, nak boleh daki waktu payah. Misalnya berkenaan dengan hadis ni, ulama huraikan. Ramai ulama yang syarah hadis ni, dia huraikan begini. Antara kesempurnaan cinta kepada Allah dan bersungguh-sungguh ataupun mujahadah melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Allah ni benda yang bercanggah dengan ajaran agama, tapi benda tu kita suka. Ni saya terjemah tu kan, semudah. Antara kecintaan kepada Allah yang paling tinggi kedudukan dia, kita lawan perkara yang kita suka, tetapi perkara itu tidak disukai oleh agama. Maknanya di sini kita kena kenal pasti dalam diri kita ni apa yang kita buat, apa yang kita suka, yang mana benda tu bercanggah dengan ajaran agama, dan kita lawan hak tu. Itu merupakan jihad. Jihad dalam pribadi, jihad dalam nafsu, jihad melawan nafsu. Jadi benda ni kalau dalam kitab tasawuf, tarikat, memang dia ada bincang secara khusus. Sebenarnya perkara ini kalau tidak masuk dalam kita tarikat, ilmu kesufian secara khusus, benda ni memang dibincang dalam agama. Sebab tu ulama kita tidak tolak sufi ni 100% tidak tolak. Ulama kita tidak tolak tarikat tu. Dan saya sendiri mengambil sikap, kita tak kira nama tu kalau betul dengan dengan ajaran agama, tidak bercanggah dengan hadis, tidak bercanggah dengan Quran, tidak bercanggah dengan hadis, tidak bercanggah dengan apa yang ditunjuki sunnah Nabi dan sunnah sahabat, itu tak apa. Kira-kiranya gitulah secara umumnya. Tak kiralah nama tarikat, kalau maksud jangan bercanggah. Jangan bercanggah. Kita boleh nak bunuh, kita rasa selera, kita nak sujud, kita nak reti, kita nak buh tarikat dah. Buh tarikat kita, tak apa, tarikat kita. Lepas tu kita jaga syariat. Jangan bercanggah, jangan nampak pelik. Sebab agama Islam ni kalau zaman Nabi SAW, ni gambaran umum yang diberikan oleh ulama. Bila orang kafir tengok, dia tengok memang lain, tak serupa dengan cara hidup Majusi, tak serupa dengan cara hidup Yahudi, tak serupa dengan cara hidup Nasara, tak serupa. Dia tengok mana cara hidup Nabi ni memang cukup makul, cukup logik. Sehingga dalam kitab yang menghuraikan tasawur Islam disebut, dia kata Islam ni sebenarnya apa dia? Dia sebut apa dia? Islam ni dinu ilmin wa hadaratin. Agama Islam ni merupakan agama intelek, agama ilmu, dan agama yang bersifat tamadun, maju. Dia tidak hundur ke belakang sifat agama ni. Itu prinsip dia. Misalnya dalam kitab dia buat perbandingan, mau soalah kitab perbandingan agama, dia banding ajaran Islam dalam konsep ibadat dengan Kristian, dia banding setiap dengan berlebihan, habis dia banding. Mau soal satu kitab 2 jilid tebal jugalah, masa itu jelas kita nampak dibanding ke Islam tu dari segi ibadat. Sebab dalam mana-mana ajaran dia ada ibadat dia ada ibadat. Hindu ada ibadat cara dia. Jadi sekumpulan ulama dia buat perbandingan, disebut sebagai ensiklopedia perbandingan agama. Jadi hak tu molek lah. Kalau kita boleh buat sebagai satu sukatan pengajian cukup baik. Kita nampak beza Islam dengan agama-agama hak tidak Islam. Kita nampak misalnya dia buat mari Syiah, dia mari semua Syiah gini ibadat dia gini, tak serupa. Hindu gini, Kristian gini, agama Majusi semua disebut. 2 jilid tebal kitab tu. Jadi kalau boleh buat itu sebagai satu sukatan pengajian di masjid, saya tapi lama rasa nak habis sebab tebal. Tapi kukuk mana pun molek. Kalau kitab Firak Al-Isfiraini misalnya, At-Tafsir fi Din, tu boleh katakan cara klasik. Ni kitab cara baru, lebih menarik. Jadi kalau kita nak kejar, nak dapat cinta kepada Allah peringkat tinggi, hak tamam yang sempurna, kita kena mujahadah lawan. Hak istilah kata lawan nafsu tu, nafsu ni makna sesuatu hak kita suka, tapi benda tu bercanggah dengan agama, kita lawan hak tu. Bukan senang tu nak buat hak tu, bukan senang. Payah tu.
nak lawan benda yang kita suka, tindakan benda tu bercanggah dengan agama. Tu maksud. Kerana disebutkan oleh ulama, ni tersebut dalam kitab Jami'ul Ulum juga. Dia kata orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia suka untuk supaya setiap aktiviti dia itu, kerangka zahir dia itu, pergerakan zahir dia itu, semuanya boleh dikatakan inilah kehendak Tuhan. Dia boleh kata begitu. Itu cara hidup Nabi. Mana kita buat ni, kita boleh sebut ni kita yakin tidak bercanggah dengan ada dalil yang sahih. Maknanya bila dia nak buat sesuatu, dia ambil kira selalu tepat ke tidak dengan agama. Jadi perkiraan itu tidak kata buat dulu, buat siap tu baru tanya. Tak, dia tak pastikan dulu. Itu cara orang yang sudah mendapat hidayah, mendapat taufik daripada Allah. Bila nak buat sesuatu, dia tengok dia mari. Setengah orang tak berasa gitu. Setengah orang berasa betul ke ni, kena ke dengan cara Nabi kita buat. Dia mari berasa lagi. Setengah orang. Tapi setengah orang tak ada langsung tu. Dia pakai buat ya. Dia nyari Islam, mari masjid, belajar. Tapi bila nak buat sesuatu, dia tak ambil kira tu, kena ke tidak dengan agama ni, betul ke dengan cara Nabi. Setengah orang dia tak ambil kira gitu. Jadi kalau orang yang tidak ambil kira perkara itu, setiap dia nak buat apa sahaja dia tak ambil kira, maka dia sebenarnya terkeluar daripada maksud orang yang cinta kepada Allah. Tak termasuk. Gitu ya. Misalnya dalam kitab yang sama disebutkan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni digunakan untuk menghurai hadis wali ni. Nabi kata la yajidul 'abdu sarihal iman hatta yuhibba lillah wa yabghadha lillah. Fa idza ahabba lillah wa abghadha lillah, atau wa yubghidha lillah, fa idza ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istahaqqa al-walayata min Allah. Al-hadis. Seseorang hamba itu dia tidak akan dapat mengecapi ketulinan iman. Dia tidak akan memperoleh ketulinan iman sehingga dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada sesuatu, dia cinta kepada makhluk ini kerana Allah, dia benci kepada makhluk ini kerana Allah. Maknanya pertimbangan dia sayang ke, benci ke, semuanya dilandaskan kepada Allah. Kalau duduk di tahap itu, maka sebenarnya orang itu sudah sarih, sudah mendapat ketulinan iman dia. Dan apabila seseorang itu benar-benar cinta kepada makhluk kerana Allah dan dia benci kepada makhluk kerana Allah, maka dialah orang yang berhak mendapat perlindungan Allah. Inilah orang panggil wali Allah ni hakikatnya. Inilah. Sebab tu hadis ni ulama kata dia nak hurah hadis 38. Jadi orang yang berhak mendapat walayatullah, kawalan Allah, perhatian Allah, perlindungan daripada Allah, orang yang buat sesuatu dia timbang. Pertimbangannya dia apa? Allah suka ke tidak benda ni? Allah benci ke tidak benda ni? Jadi dia selaraskan cinta dia tu, dia selaraskan pertimbangan dia tu dengan agama. Itu maksudnya. Inilah sebenarnya orang yang mendapat walayatullah. Lepas tu bila kita buat begitu, bila kita dapat tu, kita tidak tahu hadirat. Kita tidak tahu apakah kita ni sudah dikira sebagai walayatullah, sudah berada di bawah walayatullah. Orang panggil kita ni wali Tuhan, kita tak tahu. Tetapi kita boleh hukum, kita boleh jangka berdasar kepada amalan kita. Aku ni setara mana dengan Allah SWT, aku ni setara mana dalam agama, kita boleh tahu. Misalnya kalau benda kebaikan, rasa berat kau nak buat, bila bangun semaya dalam pada kusala disebut mendirikan solat tapi dalam keadaan nebeng, kau kata itu tanda tu. Tak perlu orang inilah kita boleh nilai sendiri. Mana bila kita bangun solat berasa berat, tapi kalau bak ke dunia kalau bak ke benda rengeh, tak ada sakit orang sikit rambut. Cara tu kita boleh nilai di kita. Mana tahap kita rendah lah tu. Dalam kita boleh tahu. Dalam istilah ulama dia kata mana perbuatan ibadat kita tu buat dengan cara masih ada tekanan, tidak menjadi jibilah, tidak jadi tabiat. Sebab perbuatan manusia lama kelamaan dia jadi biasa. Kita nak jadi jibilah gitu. Jibilah mana jadi tabiat lah maksudnya. Tak ada langsung rasa malah. Ada juga disebut
dalam kitab yang sama ada orang soleh, ramai di kalangan orang soleh, orang-orang baik, bila ditanya ketika dia mengajar, ditanya bima tanalu mahabbat Allah, dengan apa, mana ustaz, tok guru akan dapat cinta Allah tu dengan apa? Ada anak murid tanya. Mana kita ni, dia tanya tok guru dia, tok guru nak capai, nak makam mahabbah ini dengan apa, melalui apa? Jawab orang-orang soleh, benda ni umum dalam kitab ni, dia kata bimualati auliyaillah wa muadati a'daih, dengan cara kita membuat hubungan dengan wali-wali Allah, sayang kepada wali-wali Allah, kita mengasihi wali-wali Allah, mana orang beriman maksudnya, dan kita bermusuh dengan musuh-musuh Allah. Musuh Allah tidak semesti manusia. Kena ingat kalau kita baca kitab, bila kata muadat a'daihi, bermusuh dengan musuh Allah ini bukan bermakna orang kafir saja, tidak. Dalam konteks wali, kecek dalam bahasa wali ini, bila kata bermusuh dengan musuh Allah, dia tidak semestian bersifat zat, tetapi ada juga yang bersifat maknawi, iaitu sifat-sifat yang mazmumah itu termasuk dalam a'da'ullah juga. Dalam konteks wali, bila kita kecek, kalau kita baca kitab-kitab kesufian, tarikat wali, kena beringat, bila dia kata musuh Allah, tidak semesti orang kafir, tidak mesti syaitan, tidak mesti iblis, tak mesti. Luah makna dia. Tu masuklah ke malah zikir musuh Tuhan, malah ni musuh Tuhan. Tu maknanya dia punya skop musuh Allah tu dia perluaskan. Musuh dari segi kadang jiwa kita sendiri, diri kita, nafsu kita itu musuh. Kita kena lawan. Dan itulah musuh yang sebenar, musuh yang paling dekat, yang paling bahaya ni ada dalam diri kita. Sebab kita ni ada hazzus syaitan. Nabi itu sudah dibuat hazzus syaitan itu. Kita ada tu. Perlu untuk syaitan ganggu. Ni saya nak ambil kata-kata ahli sufi, Fudail. Kata Fudail, dia kata kata-kata dia ni sebenarnya dusta. Dia kata dusta seseorang tu kalau dia kata dia cinta kepada Allah, dia sayang kepada Allah, tetapi dia tidur nyenyok malam tu, tak bangun-bangun, negara tak khabar apa, tak kat laut, tak bela, tak bangun. Kalau dia kata kami, kita nak jual agama, jihad fi sabilillah, dia tidur tak khabar apa. Subuh pun Allah gaduh dia ambil semaya. Kalau jadi tebiak nak hari lagu tu, ini bukan mujahid ni, ini pelawak pada kata cinta. Sebab je orang kata cinta pada Nabi, mesti hati-hati nak fikir. Musim juga kita tengok fenomena sekarang ni. Ni musim cinta kepada Nabi ke? Cinta kepada Nabi, sahabat Nabi cinta kepada Nabi, dia ikut hidup Nabi tu setahun kena, tahun ni, tahun depan. Sebab dia kalau kita tengok sahabat, dia ada panggil muhasabah harian, muhasabah mingguan, muhasabah bulanan, muhasabah tahunan. Dia ada muhasabah tu, ada. Kalau di kalangan sahabat, hari ni dengan esok dia ada soal, lepas tu tahun ni, bulan ni, minggu ni, tahun ni, mana lebih baik hidup kita. Tu cara dia. Tak ada bersifat sebulan setahun sehari cinta ke Nabi. Tak ada lagu tu. Mana ada lagu tu. Jadi benda-benda ni kita kena ingat. Sebab kita bimbang lah. Kita bimbang takut jadi, bila tak faham, bila buat pun dia tak boleh mana, bila buat pun dia tak ada kesan. Kalau cinta ke Nabi sungguh, nak cinta ke Nabi lagu mana? Hadis Nabi tak rajin ngaji, masjid tak mahu. Dan orang ngaji hadis pun jadi benci, tak suka, bahkan pandai sepi pengaji hadis. Lepas tu nak cinta pada Nabi, nak mari kot mana? Syama'il Nabi tak pernah belajar sifat-sifat Nabi secara jasadi tu, secara tubuh badan Nabi lagu mana. Sedangkan benda tu ulama kata memang salah satu nak cinta ke Nabi, dia kena tahu tu, nak tahu tu kena belajar hadis. Kena belajar hadis Nabi. Kalau buat syama'il, dia mesti banyaknya daripada sahabat Nabi radhiyallahu. Sahabat yang akan cerita Nabi gini. Jadi secara tak langsung belajar syama'il Nabi, nak belajar tentang rupa Nabi secara tubuh badan Nabi, mesti kita belajar melalui sahabat. Tak dapat lari hak tu. Sebab Nabi tak banyak cerita tentang dia. Nabi tak ada ayat gigi dia lagu mana, tapi sahabat ayat gigi Nabi gini, jalan Nabi gini. Jadi secara tak langsung
Kita kena belajar melalui para sahabat, kita boleh tahu. Jadi benda tu dia menyebabkan kita jadi cinta pada Nabi. Ni cinta kepada Nabi, tak kenal, tak tahu Nabi lagu. Sebab tu ulama Syaukani, ulama mana sebut lah, kalau mu tak pernah belajar hadis Nabi, lepas tu mu mimpi jumpa Nabi lagu mana? Maya budak tapi kak baca Quran pun tak habis. Tak pernah khatam, umur 60 tak pernah khatam, tapi duk sahur ayat jumpa Nabi yang nanti mimpi. Sebenarnya ini kita akan sebut ni sebab ini saya petik dalam Al-Furqan. Perbezaan di antara aulia syaitan wa aulia rahman. Beza di antara wali Tuhan dengan wali syaitan. Dia ada beza. Sini jangan sebut, lepas ni insya-Allah kita baca ni. Kita nak ambil ni dulu. Sebab orang yang hidup mati dengan agama hadis pun kadang-kadang tak mimpi. Bukan semua orang bila dia tu dia jadi mimpi jumpa Nabi. Hak duduk baca hadis nak hari pun tak mimpi-mimpi Sebab tu ulama kata kalau orang tu jauh daripada agama, tak ngaji hadis misalnya. Sebab kalau tak ngaji hadis nak tahu tentang Nabi macam mana, cuba ayat. Adakah sumber lain? Tak ada dah. Itu saja sumber kita nak kenal Nabi, nak tahu ajaran Nabi. Sebab tu hadis ni sebenarnya menuntut supaya kita belajar hadis. Sebenarnya hadis ni. Kalau kita hurah pergi jauh, hadis ni sebenarnya, hadis wali ni salah satu istinbat dia kepada dia. Dia menuntut kita belajar hadis Nabi. Dan orang yang belajar hadis lah, kalau kita tengok dalam mana-mana kitab, siapakah yang paling banyak selawat pada Nabi? Orang yang belajar hadis Nabi. Orang yang belajar hadis Nabi. Sebab apa? Mana boleh kata hadis Nabi kalau tidak sebut Nabi? Bila kita belajar hadis mesti sebut Nabi. Nabi sallallahu selalu dah. Cakap nak bangun kalau sebut gitu. Nak kali sebut kena bangun. Berat letih kita. Tak apalah maknanya, cuma apa yang kita nak sebutnya, bila kita baca hadis Nabi, kita ngaji hadis Nabi tiap-tiap hari, walaupun sehadis, kita lah sebenarnya orang yang paling banyak selawat Nabi. Kita lah orang yang paling tidak kedekut. Kita lah orang yang paling sedek, paling dermawan dalam bab selawat ini. Kalau nak banding dengan setengah-setengah orang, hanya mungkin ketika-ketika tertentu. Jadi perkara ini tu sebenarnya tu hadis ni. Dia ada istinbat tu, ada ulama buat istinbat gitu. Jadi seseorang nak belajar, nak jadi wali, dia mesti tak dapat tidak, mesti dekat dengan Nabi. Nak dekat dengan Nabi mesti belajar hadis Nabi. Cuba hadir-hadir nak gambarkan lah. Ini saya baca dalam buku-buku baru lah, dalam internet. Tak ada di mesti ada dalam internet. Boleh juga kita boleh tupai juga cara berfikir itu. Cuba kita tengok. Cuba hadir-hadir tengok. Ni supaya kita jadi rusing lah, supaya kita jadi rusing. Perlu juga rusing jari-jari ni. Misalnya anak kita belajar 12 tahun dia belajar tu hadir-hadir daripada umur 7 tahun siapa habis tingkat tenir tu 7 tahun dia 12 tahun tu. Sebelum masuk IPTA, IPTS 12 tahun. Bila 12 tahun dia belajar daripada tahun 1 sampai tingkat tenir tu 12 tahun dia belajar. Kenapa majoritinya tak habis mengaji Quran? Kita tidak cek semaya lagi tu. Kita tidak cek semaya lagi, kita tak cek lagi dia reti asas-asas tauhid. Kita cek bab Quran saja. Ramai mana tak habis Quran. Lepas tu dia mengaji ke apa? Dia di sekolah. Itu persoalan yang kita tanya diri kita. Jangan menyalahkan guru di sekolah. Jangan menganyang, kita tanya ibu bapa kena tanya diri dia. Sebab ada juga ramai anak-anak mengaji di sekolah habis je tidur, habis je. Apa ada yang habis? Kenapa? Dan apa yang ada yang tak habis tu? Jangan kita menyalahkan guru. Silap kalau kita tak atas guru ni, maknanya kita ni nak lepas tanggungjawab kita. Tak sebenarnya nampak kita salah. Kita ibu bapa ni kena tanya, kenapa sabar ke 12 tahun 7 tahun sampai habis tingkat tenir sebelum masuk, atau kalau tingkat telimo, maknanya kita kata 11 tahun panjang tu masa tu. Kenapa tak lekat semaya? Kan pelik tu. Kau pendidikan kita ni tawajuh dia, taujih dia, arah dia, destinasi dia ke arah mana? Tu perlu kita tanya diri kita. Dan kalau kita sedar dah pendidikan tidak mengarah ke arah tu, apa tanggungjawab kita? Sangat mencabar. Peranan ibu bapa memang besar. Memang besar. Tu pula. Cuba hati-hati nak fikir lah. Nak berkat ke jalan mana? Kalau pergi universiti tu majoriti tak semaya. Misal majoriti tak boleh baca Quran. Kalau baca Quran pun belum tentu lagi betul. Saya ada pengalaman interview 20 orang sehari dalam satu hari tu kita pernah interview 20 orang pelajar daripada universiti ambil bahagian ulum wahyu ni. Habis dah hak grade dah.
Sudah habis ngaji, sebelum dia terima ijazah tu, dia nak khidmat lah. Dia nak khidmat lagi mengajar Quran kapur-kapur. Kebetulannya kita interview. Bila interview, salah baca Quran, berat-berat, salah besar. Memang kalau baca, cara dia baca tak boleh buat semaya. Bukan kesalahan sarir, kesalahan kabir. Itu hak ngaji dah tu. Daripada sekolah agama, ngaji dia mesti ikut aliran agama, salah lagi. Cuba hak tidak ngaji aliran agama misalnya, patut tak tumpu berat benar lah. Itu maksud kita. Sebenarnya hadis ni segitu sebenarnya huraian hadis ni. Dari sudut tu sebenarnya kita mana nak selongkar balik kehidupan kita. Tu lagu mana umat Islam kita ni lagu tu. Mana Quran yang paling asah, mukjizat, tak boleh habis dalam tempoh 12 tahun. Ini dahsyat pendidikan kita sebenarnya. Kita tidak nak menyalahkan mana pihak. Ibu bapa kena sedar benda tu. Dia kena pergi, kena rusing. Sebab bimbang tu fenomena tu. Anak kita ni, anak ni kat Quran pun tak habis. Dia tak rasa pelik, dia boleh sebut kalau gitu. Tapi cuba anak tak tahu rasa. Cuba anak gagal matematik. Cuba anak gagal subjek sains, subjek teras ni. Dia kata aku nak pergi Kedah, malu. Biasa tu orang kita kecek gitu. Kalau tak kecek perasaan dia lebih malu waktu lagi daripada anak tak semaya subuh. Dia lebih malu waktu. Ini kesal dia. Enggak bila nak capai, nak jadi nak dapat walayatullah ni tak tahu. Anak pun tak boleh, kita pun tak boleh. Sebab kita cuai dalam mendidik dia. Jadi perkara itu disentuh juga dalam banyak-banyak huraian lah yang saya cek tu, ada disentuh juga. Mana hadis ni sebenarnya nak capai waktu tu bukan sendiri. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita faham oleh hadis ni mengikut huraian ulama, kalau ada seseorang tu kerana nak jadi wali, misalnya dia tukar bila nak jadi wali, dia tu ubah pakaiannya. Ini silap sah. Bila kata dia nak agama, mesti kena pakai jubah, mesti kena pakai subhan. Padahal sebelum tu dia makan molek dah baju kemeja, tapi dia jadi berubah. Bukan tak boleh pakai, boleh, tapi takut silap faham. Takut silap faham. Nak jadi agama dia kena tukar pakai. Tak perlu tukar. Tak perlu tukar. Kita nak pakai tu sukut. Sebab tu kita nak, kalau kita nak pakai dengan faham. Kita pakai dengan kita faham. Jadi benda tu memang dia kena mengaji hadis lah. Dia kena mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji molek. Dia akan nampak lah hak sebenar lah ke mana. Hak sebenar lah ke mana. Sebab tu saya suka sebut berdasar pada hak sini, banyak dia sebut ni. Hak ni hadis-hadis dia hurah ni sahaja ni dekat dengan 10 muka surat. Kalau kita nak baca semua tak tahu berapa bulan. Misalnya dia kata, apakah kita boleh kata seorang wali Tuhan dengan dia jalan tunduk, pakai subhan, pakai macam orang ulama? Supaya Imam Syafi'i misalnya cara dia makan, supaya Imam Ghazi, apakah kita boleh kata dia wali dengan sebab makan gitu? Tak. Imam Ghazali pun sebut dalam kitab dia, siapa dia menganggap semaya pakai serban lebih afdal daripada pakai piyah saja, biduk tu anggap pakai lagu. Imam Ghazali pun ingat dia. Ni saya tak jumpa dalam kitab ni, tapi benda ni ada. Guru saya sebutlah masa belajar dulu. Imam Ghazali pun dia makan memang lah. Dia makan memang hebat pakai dia tu, dengan serbannya, dengan jubahnya, cara dia lah. Tapi dia ajar molek kepada masyarakat. Dia faham molek, muka dia orang alim. Ada disebut dalam cerita ni, saya tidak baca sendiri, guru saya cerita masa belajar hadis tu, masa kita belajar kitab dia lah, kitab Imam Ghazali tu. Pernah orang panggil dia pergi makan gula lah. Makan gula. Dia duduk tengah nyepel rumah dia, duduk sebab kita duduk tengah nebah lah, pakai baju panas gitu lah, tidak pakai baju style ulama. Dia pun pakai basuh tangan, pakai gigi gitu. Dia tengok orang tak layak belah mana dia. Dia kata, aku tak pakai jubah kali. Aku tak pakai serban kali. Tak apa nak ajak naik. Gitu-gitu je nampak layan. Dia pun kelik mandi, pakai baju serban dengan buah minyak atas. Seperti yang biasa dia pakai. Gitu baru ajak naik, duduk nampak baru meraih kepada dia. Dia pecah serban dia, bubuh dalam kuah gula. Dia pecah serban dia, bubuh dalam kuah gula. Makan serban, orang nak suruh mu makan, bukan nak suruh aku. Dia benci pada masyarakat yang menilai manusia begitu. Kita nak pakar-pakar, tapi biar kita faham, dan biar masyarakat kita faham. Jadi Imam Ghazali tak sih. Imam Ghazali kata tak kena. Siapa dia pecah serban? Ni 2 kali dah saya dengar ni masa saya sekolah menengah tu, ada guru saya daripada dia belajar di Iraq, dia ada sebut juga. Tapi dia sebut tu, dia sebut lain sikit lah. Dia guna bahasa dia. Dia kata Imam Ghazali rembah dalam kuah gula. Dia guna rembah tu bahasa dia lah. Dalam kitab tu tidak kata rembah. Tapi bila saya ngaji hadis lepas tu, ada juga guru saya sebut tu.
Maknanya Imam Ghazali ni sebenarnya dia banyak melakukan baik pulih dalam masyarakat dari segi pemahaman itu. Jadi kita kena faham tu. Jangan jadi silap pula dalam bab ni. Ini antara kesimpulan juga, tapi saya tak tulis, saya sebut selalu lah, takut tak ingat. Sebenarnya dalam hadis ni mengikut ulama, dalam hadis ni sebenarnya perkara penting yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis ni, hadis kursi ni, dari sudut makna mahabbah, cinta, darjat cinta, maqam cinta, cinta kepada Allah maksudnya, sehingga kita dapat kecintaan Allah. Dan walayatullah, kita dijaga oleh Allah sehingga kita ni didorong oleh Rabbaniyah dalam kehidupan kita. Ini merupakan sirrum min asrarit tauhid, kaminun fi syahadati tauhid. Ini merupakan satu rahsia daripada rahsia-rahsia tauhid yang tersimpan dalam ucapan la ilaha illallah itu. Ini sebenarnya bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu inilah makna yang tersirat dalam makna kalimah tauhid itu. Maknanya kita nak hidup kita ni semua sudut, batin kita, zahir kita, semuanya kita nak supaya nak kejar cinta kepada Allah. Bila nak kejar cinta kepada Allah, dia kena ikutlah apa yang Allah suruh. Nak ikut apa yang Allah suruh, dia kena tahu melalui Nabi dia. Sebab tu dia kena tak boleh tinggal hadis Nabi ni, hadis-hadis tak. Dia tak boleh tinggal tu sesat. Kadang-kadang sesat tu kita tak khabar. Tak khabar kita ni sesat jauh, dia tak khabar. Sebab apa? Sebab kita tidak ada satu qiyam, satu nilai. Nilai. Sebab tu Yusuf Qaradawi sebut al-qiyamu fil akhlaq dalam buku dia. Nilai dalam akhlak, nilai dalam perekonomian, semua ada nilai berlaku dalam agama. Nilai tu duduk mana? Duduk dalam agama, duduk dalam hadis Nabi, duduk dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebuah kitab Yusuf Qaradawi sebut tu, yang mana dia buktikan dalam kitab dia tu bahawa orang yang paling produktif ni orang Islam lah sebenarnya. Orang Islam. Itu semua. Okey, baik. Ni saya petik dalam kitab lain. Kita nak baca ni ringkas ni, ni ringkas ni. Ulama menyimpulkan bahawa sebab ada persoalan timbul bila seorang itu mimpi. Saya sebut dah sebelum ni, cuma waktu sikit kita ni kita nak ringkas sekali lagi. Bila seorang itu mimpi dapat ajaran agama dalam mimpi, bagaimana status ajaran itu? Bagaimana status ajaran itu? Jadi ulama kata status ajaran itu, ulama berselisih pendapat kepada 3 pendapat. Katakanlah seorang itu mimpi terima ajaran agama, kira-kira dan agama. Ni ulama pecah pada 3 pendapat. Pendapat pertama, ajaran yang diterima ni hasil lepas Nabi wafat lah. Kes ni berlaku selepas Nabi wafat. Sebab sahabat kalau dia mimpi masa Nabi ada, mudah. Sebab Nabi menjadi hakim yang muktamad dalam apa hal. Ni hasil lepas Nabi wafat tak ada. Khususnya lepas sahabat pun tak ada dah misalnya. Zaman kita lah kita kata. Lagu mana? 3. Pendapat yang pertama. Ada setengah ulama kata, khususnya ulama sufi, ulama tarikat lah, yang dalam bidang tu dia kata boleh jadi hujah dan mesti beramal. Jadi hujah dan mesti beramal. Lama juga ulama yang kata, tapi hak ni mengikut sini dia sebut biasanya hak pegang kemah gini bila mimpi jumpa Nabi, dia kata hak tu boleh dikira sebagai syariat. Tapi ulama tapi ada juga yang terima. Biasanya pokok tarikat, ahli tasawuf, boleh beramal dia. Jadi hak boleh, hak kata boleh tu sekadar setengah-setengah sahabat mereka mesti dia pegang hak tu kemah daripada lain. Setengah-setengah tu. Setengah tu pegang sebagai boleh saja, harus saja. Macam-macam, jadi ada kategori pula. Tak apalah, cuma saya letaknya harus. Ada ulama kata begitu. Yang kedua, jadi hak pertama tak ada hak dia kata boleh. Sebab dia kata dia pegang mana? Dia pegang dengan ada dalam hadisnya. Baru ni kita sebut dah, ada dalam hadis sebut syaitan tak boleh nak berupa dengan rupa Nabi. Syaitan tak boleh berupa dengan rupa Nabi. Dia pegang tu, dia pegang secara zahir tu. Sedangkan hak kata syaitan tak boleh berupa dengan rupa Nabi tu dalam mimpi kau tu, itu ada huraian dia. Hak kata tak boleh berupa tu dia merujuk kepada orang pula. Dia merujuk kepada orang hak mimpi. Tu kita sebut dah memang lepas tu. Orang hak mimpi tu. Jadi syaitan tak boleh berupa dia dalam rupa Nabi tu, dia tidak, hadis tu tidak secara mutlak begitu. Dalam huraian ulama, dalam pesyarah-pesyarah dia kata memang betul tak boleh berupa. Kita kena ingat syaitan ni menipu. Syaitan ni menipu.
Maknanya kalau begitu, sebab kita tengok kita dekat nak mati kan. Orang panggil dajjal tu. Dajjal tu spesies dia lah tu. Menipu tu, mari kanda projek. Jenis kanda projek ni dajjal lah ni. Jenis kanda projek ni tu. Mari berupa dengan ayah kita, dengan mak kita. Kan dah sebut kan. Jenis-jenis gitu. Kat syaitan ni lagi hebat berupa dengan dia nipu. Dia boleh rupa-rupa tu memang Allah siap dah. Dia zat dia jenis gitu. Muka dia ni kerja dia menipu. Apa dia tak boleh tipu tu? Ramai ulama kita dalam kitab sebut dia jumpa mimpi jumpa Nabi, tapi ulama kata tidak, Nabi mu tak usah tipu aku lah. Nak boleh kata gitu tu dia kena Nabi. Nak kenal Nabi mana? Tak ngaji hadis, tidak belajar agama dengan secara disiplin yang kira lengkap. Jadi kalau dia tengok, sebab tu kita sebelum ni kita sebut dah jumpa je Nabi, kadang-kadang dia tahu mana hak dalam mimpi tu Nabi. Ada setengah, ni pengalaman ulama, ada setengah tu jawab Nabi ya. Dalam mimpi tu Nabi tu ya, aku Nabi. Ataupun setengah tu orang beberapa waktu ada dalam mimpi tu. Jadi ada seorang tu kata ini Nabi. Ini ni benar-benar gini hadirat boleh tertipu. Sebab apa? Sebab orang yang mimpi dia tak kenal Nabi. Tapi ada setengah ulama dia tengok semua orang kata ni Nabi, tapi ulama tu kata tidak Nabi. Sebab aku tengok dalam hadis, aku tahu daripada hadis Nabi, rupa Nabi tidak begini. Hak tu orang berilmu. Hak tu maksud tak boleh rupa. Maknanya tak boleh rupa tu apa maksud tak boleh rupa? Syaitan tak boleh rupa dalam rupa Nabi. Mana dia tak boleh tipu orang lain. Maksudnya dia boleh tipu orang yang tidak ada, orang jahil, orang yang tidak dekat dengan Nabi, hak tidak mempelajari agama dengan sistematik. Quran tak ngaji, hadis tak ngaji, dia tak tahu rupa Nabi. Dia jauh daripada hadis Nabi, jauh daripada ajaran Nabi. Orang lagu ni syaitan boleh tipu. Dia kata itu Nabi, padahal tidak Nabi pun dia nak tahu macam mana. Dia tidak ada satu ilmu nak menilai. Jadi benar betul hadis tu syaitan tak boleh berupa. Memang tak boleh pun. Sebab tu kalau dia berupa boleh dikenal ni bohong. Jadi nak cek lagu tu adalah orang alim. Baik. Yang kedua, bila mimpi jumpa Nabi dan ada dia ajar ajaran-ajaran yang bersifat agama, bersifat ibadat, bersifat syariat. Pendapat ulama kedua, annahu la yakunu hujjatan wa la yathbutu bi hukmun syar'iyyun. Tidak boleh jadi hujjah dan tidak boleh sabit dengan sebab mimpi itu sebagai satu syariat. Tak boleh. Kerana mimpi bertemu Nabi semasa tidur itu, kalaupun ianya benar, memang benar. Nabi sungguh katakanlah. Dan benar juga dalam hadis bahawa syaitan memang tidak boleh berupa dengan rupa Nabi. Tetapi kena ingat, orang yang tidur dia tidak ada kelayakan untuk meriwayatkan riwayat agama. Tak, dia tidur. Orang tidur ni hadirat, kalau dia buat gapo pun tak jadi. Tiba-tiba dia mimpi kita nak ambil sebagai pegangan agama. Orang tidur ni kalau dia bangun semaya 4 rakaat cukup, salat tak sah semaya dia. Tidak iktibar benda yang berlaku dalam tidur. Kecuali Nabi, sebab Nabi dia tidak tidur mata, hati tidak tidur. Nabi yang lagu tu. Imam Syiah. Padahal kita dia sebut kalau tu imam kita kapo tidak lagu tu. Tu imam kita negara tak apa. Yang ketiga, setengah pendapat yang ketiga boleh amal. Kalau sekiranya amalan itu, ajaran itu, tak kiralah wirid ke apa saja, kalau tidak bercanggah dengan syariat yang sabit, yang hadis yang sahih, tak bercanggah, boleh amal. Maknanya kita nak amal itu bukan kerana dia tidak bercanggah. Tetapi dalam huraian disebut bahawa amalan itu dia tidak akan melebihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tekan. Sebab tu saya tekan soal bab ni, kalau kita mimpi, kalau tok guru kita mimpi ambil selawat Nabi dengan Nabi Khadir misalnya dalam tidur, ni ada. Saya pernah jumpa dah. Dia kata ni dia kata zikir ni guru saya bermimpi bertemu Nabi dan bertemu Khadir. Nabi Khadir. Bukan jumpa Nabi Khadir. Hak tu berkhilaf lagi, Nabi ke siapa Khadir ni? Tak ada ruang. Hak khilaf ni kalau jumpa Nabi Muhammad. Kalau jumpa Nabi lain tak dia masuk dah ajaran Nabi lain. Dengan ada ajaran Nabi Muhammad ni tak terpakai dah ajaran lain. Hak khilaf ni mimpi jumpa Nabi ni, jumpa Nabi Khadir tu berkhilaf lagi, Nabi kata tu.
Kalau dalam kitab lah. Kalau kita terima dia tu sebagai Nabi, lepas tu lagu mana hak khilaf ni kalau jumpa Nabi Muhammad? Satu tu tidak Nabi akhir zaman tu, kalau Nabi pun. Kalau kita jumpa mimpi jumpa Nabi Isa, dia ajar kita. Tak boleh. Memang tak boleh. Ni hak Nabi pun khilaf. Ulama sebut misalnya Imam Syaukhani, dia kata tidak tersembunyi, jelas dia kata perkara ini, bahawa syariat yang Allah syariatkan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah sempurnakan dengan matinya Nabi itu. Mati Nabi Muhammad ni ibadat memang sempurna, lengkap dah. Kalaulah kita kata ini boleh kata majoriti ulama dia beristilah dengan ayat ni, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, itulah wa raditu lakumul islam, di antara ayat terakhir tu. Sebenarnya ayat tu sebenarnya tu jelas dah tutup dah tu sumber syariat sudah ditutup, khususnya bab ibadat lah, ibadat syariat, benda-benda hukum hak jelas ni, hukum hak kita kata secara khusus ni. Kalau hukum secara tafsili tu mungkin hukum bukan muamalah, ulama kata hak tu memang terbuka, sebab hak tu dia ada prinsip hukum. Dalam agama kita ni ada hukum yang setelah muktamad tak boleh ubah dah. Hak tu bab ibadat misalnya. Tapi kalau hukum dalam bab perdagangan, muamalat, hak tu Islam dia bagi prinsip. Dia boleh berubah, dia boleh tengok, boleh dinilai oleh ahli-ahli fiqh. Tapi kalau dalam bab ibadat secara individu, hak panggil ibadat. Hak Nabi buat. Bab semaya, tak ada dah ruang untuk tambah, tak ada. Sudah cukup dah tu. Kalau tambah jadi bidah. Hak orang panggil syariat. Misalnya kalau kita nak makan, Nabi ajar doa, beberapa doa. Kita nak tambah doa lain. Sebab kita kata kalau tambah lagi sedap kita apa. Style kita ni kira sedap apa. Kalau kita tambah dia jadi sedap, jadi lebih meriah. Dia ingat keraya, semua nak keraya belakang kita. Dia kata tak meriah lah Ustaz, kata awak gini. Dia ingat agama ni lagu mana? Teruk semua. Jadi adakah agama kita tak meriah Ustaz, kata awak lagu ni? Lepas tu kalau kita benar jadi ambil kira meriah gitu, itu meriah cara kita ni. Lepas tu akhir datang ada kata ada lagi cara lebih meriah. Berat lagu tu agama. Lepas tu agama tu akan jadi berubah, jadi tak ada lah asal berubah. Cuba tengok dalam TV, pelik-pelik gitu, pelik-pelik hati-hati lah. Umat Islam lah ni mengatik, nari, musim-musim, kita pelik pun malu. Kau orang pandai lah bro. Tu umat Islam lah ni. Nak meriah, memang meriah sungguh lagu tu. Cuba tengok dalam YouTube. Bapak kita ni, kalau kita tidak jaga molek agama kita, biar ni nak buat cara dia boleh sapa tahap tu. Kalau tempat-tempat tu setengah-setengah tempat sapa dah tahap tu. Cuba kita tengok tempat kita, siapa mengatik, siapa kocok dia, apa je lagu tu. Sebab dibuka ruang. Kocok tu dia cabut sebab nampak ketu-ketu. Cuba tengok dalam internet. Dia tak boleh biar benda-benda kita ada. Itu bab agama ni tak boleh. Kalau biar dia akan jadi. Cuma mungkin tak sapa lagi tempat kita ni. Setengah-setengah negara tu sapa dah. Tempat kita pun nampak kalah dah. Kocok tu dia cabut sobel. Mula-mula molek la ilaha illallah. Lahu begitu ya bro. Pakai jubah tu. Kita nak ke lagu tu. La ni dah rata dah kita kata. Apa ni borek. Borek siapa dia nak suruh ngatik air dia. Kalau nak ngatik Mekah mahal sikit bayar. Borek siapa? Saya siapa? Ada rumah kalau nak. Kalau nak ngatik sini murah ya. Kalau 10,000, 100,000 murah. Tapi kalau sudah pergi ngatik tepi Kaabah, tu bayar mahal. Tiket apa tu bayar kena wheel lepas dia. Ya ke agama lagu ni? Cuba fikir dengan otak kita. Ya ke agama lagu ni? Tapi bapak kita buat tu. Tok nasabah sikit rabuk. Jadi berkali dia kira jarak. Kalau situ ngatik zup masuk lalu. Kau lagu mana kita pun berat hati-hati. Ini sesak ni bagi saya ni. Tak boleh lagu tu. Tak ada ruang lagu tu. Dalam agama tak boleh lagu tu. Lepas tu kalau kita tanya mana dalil, merah muka nak marah. Itu masalah. Kena beringat benda-benda lagu tu. Gitulah bagi kita nak berhabis hadis, saya nak baca saja. Kesimpulan hadis yang pertama, haram memusuhi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebaliknya wajib menyatakan kasih sayang kepada mereka. Yang kedua, perlakuan maksiat adalah pernyataan bermusuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perlakuan maksiat sebenarnya pernyataan bermusuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya ulama sebut. Walaupun hak disebut bermusuh, misalnya riba ada sebut secara khusus, tetapi
bermusuh juga. Walaupun tidak sampai peringkat perang, tapi dikira bermusuh juga mengikut huraian ulama. Yang ketiga, wali Allah adalah mereka yang bertakwa dan taat kepadanya secara istiqamah. Yang keempat, dakwaan sebagai wali dalam keadaan tidak patuh kepada perintah Allah dengan melakukan amalan fardu dan sunat adalah dakwaan batil, dakwaan palsu. Orang-orang musyrikun zaman Nabi SAW mendakwa mereka melakukan penyembahan kepada berhala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, dengan maksud tersilap, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Boleh tengok dalam surah Az-Zumar. Dia kata kita mendekat, tuqarribuna ilallahi zulfa, mana kami mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya. Itu sebenarnya maknanya kami semua berhala ni sebagai wasilah. Jadi berhala ni lah kiranya bawa pergi hajat kita tu. Itu betul sesat syirik lah tu. Yang kelima, para wali mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dan permintaan mereka mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mesti, ulama kata tidak mesti Allah terima, tapi mudah untuk dimakbulkan. Tapi setengah ulama kata mesti terima. Terima tu dalam bentuk yang berbeza-beza. Terima tentu terima. Sama ada terima di atas dunia, mungkin kita nampak tak terima lah, sebab tidak terima atas dunia. Tak terima di hari akhirat. Kadang-kadang terima tu bukan terima selalu. Terima Allah beri berkat anak cucu dia. Macam-macam ulama hurah terima doa. Yang keenam, setiap mukmin adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mukmin itu sebenarnya wali Allah. Hakikatnya. Wali kecil lah, wali yang rendah, tapi wali lah. Tapi mukmin yang taat lah maksudnya. Yang ketujuh, mukmin sebenarnya melihat alam semesta sebagai dalil yang menunjukkan kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia tengok alam semesta ni dengan maksud untuk dia memahami, menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, mukmin sebenarnya hanya melakukan amalan yang boleh mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-9, hadis ini menunjukkan kemestian mengambil berat atau menumpukan kepada amalan sunat kerana ianya boleh membawa pelakunya kepada cinta Allah dan mudah diperkenankan doa. Hak fardu tu memang dah. Hak ni nak isyarat kepada hak sunat tu. Jangan anggap tidak penting hak sunat, hak kecil-kecil ni. Hatta kita terbuai duri di jalan raya ataupun bui salat, bui salat ni sunat. Jangan anggap rengeh benda tu. Benda tu juga menjadi wasilah, cara tawassul kita untuk mendapat walayatullah itu. Yang ke-10, orang yang istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah diperkenankan doa dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11, taat kepada Allah secara istiqamah akan mendapat cinta Allah, dan cinta Allah adalah satu darjat yang akan menyuburkan dan menambahkan daya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ini berlaku akan tercapailah kemuncak ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis ini disebut bila seseorang itu dapat cinta Allah, maka dia melihat dengan penglihatan Allah. Itu bahasa kiasan. Dia mendengar dengan telinga Allah, dia melihat dengan mata Allah. Ada disebut begitu. Itu bahasa kiasan, bukan secara ulama tak pakai secara zahir tu. Tidak kata Allah ada telinga. Bukan, ulama tidak huraf begitu hadis tu. Kita faham tu banyak dah belajar tapi hukum mana pun bila dia lihat sesuatu di bawah bimbingan Allah dengan erti yang lain, Allah jaga pendengaran dia. Dia tidak akan dengar benda-benda maksiat, itu maksudnya. Jadi kalau lagu tu bila sedapat makam cinta tu, sebenarnya dia menyuburkan daya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12, penegasan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menyakiti walinya bagaikan mengisytiharkan peran dengannya adalah merupakan tasliyah, yakni menghiburkan dengan maksud memberikan semangat dan sokongan kepada wali Allah, dan dalam masa yang sama memperingatkan kepada musuhnya agar berhati-hati dengan walinya. Yang terakhir, yang ke-13, hadis ini menunjukkan kelebihan para wali dan orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tak termasuk ada dalam kitab lain disebut, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita keperluan kita belajar hadis Nabi, baru kita boleh tahu. Sebab nak mari cinta, nak mari itu dia kena belajar hadis Nabi. Itu ada juga ulama yang istinbat hadis ini. Rasa itulah beberapa perkara yang kita boleh sebut berkenaan dengan hadis yang ke-38. Mudah-mudahan menjadi peringatan garis panduan pada saya sendiri dan pada hadis ini. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.